meningkatkan sales anda lebih dahsyat, lebih power lagi? Berapa ramai yang nak belajar? Silakan tangan, say I. Tulis dengan cepat. Okey, iaitu tentang selling skill. Bila anda tadi dah nampak, marketing ni sangat penting. Tapi tak guna juga kalau awak boleh market power gila pun, tapi awak tak boleh buat sales, masalah juga, betul tak? Bagaimana kalau banyak customer datang dekat you, tapi you tidak boleh close, tidak boleh buat sales yang bagus, tak guna you buat marketing, betul atau tidak? Jadi kita nak belajar tentang sales. Berapa ramai yang nak belajar? Silakan tangan, say I. Energy kena tinggi. Berapa ramai yang nak belajar? Silakan tangan, say I. Energy nak kena maintain. Alright. First kali, kadang-kadang bila kita nak closing satu sales ni, ramai orang dia terlampau, mentality dia tentang sales saja. Sekarang ni saya nak tanya, Facebook ni tempat buat sales ke? Yang tak tu mungkin pasal dah jumpa aku kat Zoom call. Yang lain-lain dia tak tahu, dia blur. Facebook adalah tempat marketing, bukan tempat sales, faham? Sales dan marketing dua perkara yang berbeza. Nama je dah lain. Marketing, sales. Facebook adalah tempat, dia adalah tools. Cakap orang sebelah, dia adalah tools. Dia bukan tempat jual, mangkuk. Lagi kau nak jual, lagi tu dia ban kau, faham? The more you letak harga, lagi tu dia akan stop. Dia akan kurangkan reach, dia tak nak kasih orang nampak ramai, faham? Alright, hai, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua yang berjaya hadir ke sesi live kali ini. Alright, sebelum itu boleh tak anda semua bantu saya jika anda dengar suara saya dengan jelas? Boleh tak komen kat bawah tu? Jika jelas, cakap komen jelas. Atau tak jelas pun cakap komen tak jelas. Boleh tak bantu saya? Alright, sebelum itu saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Rehan. Okay, MC ataupun host anda untuk live kali ini. Alright. So sebelum kita start, saya nak anda semua get ready dulu. Mungkin sediakan nota ataupun get ready tempat duduk yang selesa. Mungkin ada meja kat depan senang untuk anda tuliskan note-note penting. Sebentar lagi untuk Tuan Hayub Salim share banyak-banyak ilmu. Alright. So kita sebagai usahawan sangat penting untuk kita nak belajar. Alright, sentiasa upgrade diri kita, sentiasa belajar supaya insya-Allah kita berjaya dalam bisnes kita pada masa akan datang. Alright. So, boleh tak bantu saya share dan like dan komen, share pada kawan-kawan anda, rakan-rakan anda yang mungkin juga buat bisnes, okey, rakan-rakan bisnes anda, okey. Mungkin staff anda, rakan bisnes anda, mungkin family anda, keluarga anda sendiri yang buat bisnes, mungkin boleh share kepada mereka supaya kita dapat manfaat bersama. Okey, kita belajar bersama-sama. Okey. So, berapa ramai di antara anda yang dah ready untuk kita nak mulakan live ini? Boleh tak komen dekat bawah? Cakap saya ready. Tulis kat bawah tu, saya ready. Alright, so kita nak belajar ni, kita kena ada energi yang luar biasa. Alright, energi yang orang cakap tu memang dah ready untuk belajar. Okay, so saya nasihatkan anda untuk sentiasa adakan kertas ataupun nota untuk anda tulis, take note. Alright. So bagi siapa yang belum kenal Tuan Hayub Salim ni siapa? Tuan Hayub Salim ni adalah seorang mentor ataupun pakar motivasi. Alright. So beliau telah mentor ratusan ribu orang usahawan di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Alright. Beliau mempunyai ratusan student-student yang beliau mentor secara one-on-one sendiri. Okay, beliau adalah brand and marketing strategist. So bagi anda yang mungkin ada masalah tentang marketing dan branding, inilah masanya, alright, untuk anda belajar bersama-sama, alright, untuk kita menuntut ilmu supaya kita supaya bisnes kita upgrade, alright. Bukan bisnes saja, diri kita sendiri upgrade. Alright. So selepas ni saya bagi anda masa 3 minit untuk anda get ready, alright, get yourself ready. Betulkan kerusi anda, mungkin meja anda, take note, buku semua, alright, supaya keadaan anda selesa untuk kita nak belajar sebentar lagi, alright. Ingat ya, 3 minit, sebab tu Tuan Hayub Salim akan keluar sebentar lagi, alright. Ingat, 3 minit.
Berapa ramai yang nak perubahan luar biasa dalam hidup dia? Sila angkat tangan. Say I. Macam tu lah. You wajib ada, you perlu ada. Dalam apa juga you buat, you nak kena ada benda ni. As good as a man be, man giving benefits to others. Kalau you tak ada direction dalam hidup you tak tahu mana you nak pergi, boleh sampai ke tak boleh sampai? I like the intimacy between mentor and the student. Very comfortable. Okay, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, selamat malam jam 9.10 malam. Alright, bersama saya Tuan Hayum Salim. Bagi siapa yang belum kenal saya, nama saya Hayyumul Qayyum. Okay, bagi yang dah kenal saya rapat, dia akan panggil saya Hayyum. Bagi yang betul-betul rapat, family saya selalu panggil saya Yuyum. Okay, so hari ini bersama Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd. Okay, terima kasih banyak saya ingin ucapkan kepada Perbadanan Usahawan Johor kerana mengundang saya untuk sharing, untuk kongsikan, untuk bantu anda, untuk growkan anda insya-Allah secara online yang secara orang kata the new normal. Okey, satu benda yang agak normal zaman sekarang, which is ramai orang sekarang duduk dekat rumah. Walaupun shopping center dekat Malaysia dia dah buka, tetapi shopping center masih belum ramai lagi orang. Orang pergi kerja, balik kerja, spend time most of the time dekat rumah. So and I believe, saya yakin ramai daripada anda sekarang ni berada di rumah. Dan seperti tadi MC saya katakan, Rehan telah katakan, pastikan anda duduk dalam keadaan yang selesa. Pastikan juga untuk anda ambil nota. Sebab bagi saya, dalam saya buat ceramah, dalam saya buat seminar, dalam coaching dan training saya, majoriti daripada kita, pesan juga daripada mentor saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazil Kamsah, dia katakan apa? The most important thing adalah kita take note. Sebab apa? Kadang-kadang bila Allah SWT nak ilhamkan satu idea, okay? Kadang-kadang bila kita tulis baru kita akan ingat. So kalau kita just saksikan hari ini, kita just duduk diam-diam tanpa ambil nota, boleh ingat tetapi peratusan dia sangat rendah untuk kita ingat. So saya nak tengok berapa ramai orang yang dah ready nak belajar hari ini 1 jam bersama saya. Saya jamin anda, okay, untuk saya guide anda, bantu anda. Just spend time 1 jam dengan saya, insya-Allah saya akan bantu anda grow business anda. Dan seperti okey, Perbadanan Usahawan Johor ni ada 20 lebih, 24, 25 ribu followers mereka. Hari ni saya nak beri secara percuma nilai ilmu yang saya belajar puluhan ribu dolar. Okey, dolar tu erti kata bukan ringgit Malaysia. Majoriti apa yang saya akan kongsikan kepada anda adalah knowledge, ilmu base daripada Amerika Syarikat, daripada Singapura, daripada Filipina. Dan hari ini 1 jam dengan saya, insya-Allah saya akan berikan the best, terbaik untuk anda. Okey, dan juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd. So boleh tak ramai-ramai yang ada dekat sini sekarang ni, saya dah nampak dekat skrin saya ni, ramai yang dah masuk. Okey, boleh tak bantu saya tulis dekat situ terima kasih Perbadanan Usahawan Johor atau thank you PUJB. Boleh tak? Boleh tak bantu saya untuk komen thank you, terima kasih PUJB kerana mereka yang mengundang saya untuk saya kongsikan kepada anda. Okey, so kita kena ucapkan terima kasih dan saya sendiri ucapkan terima kasih kepada Perbadanan Usahawan Johor kerana mengundang saya untuk saya kongsikan kepada anda. Dan juga, okey, ingat pesan mentor saya juga katakan, khutbul ilma farida ana kulli wal muslimin wal muslimat. Mencari ilmu tu satu kewajipan, satu kefarduan untuk semua orang. Bagi zaman sekarang, ilmu sangat penting. Ilmu online sangat penting. Ilmu bisnes sangat penting. Sebab itu semua ilmu yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan apatah lagi, followers, pengikut daripada Perbadanan Usahawan Johor ni, most of you guys, you all semua daripada kalangan orang buat bisnes. Dan hari ini, saya nak kongsi dengan anda bagaimana menguasai bisnes anda. So, kita nak tengok berapa ramai yang dah ready untuk belajar pada hari ini, untuk saya sharing pada anda, untuk saya bantu anda grow. Tolong ucapkan terima kasih pada Perbadanan Usahawan Johor. Dan juga stay tune 1 jam dengan saya. Ini adalah siri saya yang pertama. So bagi siapa yang tak tahu, tolong tengok poster daripada Perbadanan Usahawan Johor. You akan jumpa saya lagi.
Okay, you akan jumpa saya lagi. Kalau nak jumpa saya selalu pun boleh, tak ada masalah. You just follow page saya dekat Tuan Ayum Salim. Okay, follow dekat Instagram pun boleh, tidak ada masalah. Okay, dekat Instagram, dekat Facebook, kedua-duanya saya sangat aktif dekat situ. So, you just boleh follow saya dekat page, boleh follow saya dekat Instagram. Telah diletak link oleh Perbadanan Usahawan Johor di copywriting di dalam video ini. So, you just tekan, follow dan insyaAllah, okay, dalam video-video siri saya ni, saya akan guide anda, saya akan bantu anda. So, sebelum kita mulakan, tolong ambil nota, tolong take note. Okay, tolong type somewhere. Sebab apa? Apa yang saya ajar ni amat berharga untuk bantu diri anda, development diri anda, bisnes anda, orang di sekeliling anda, ejen anda, customer anda, kedai untuk anda grow. Kerana masalah COVID ni sekarang ni bukan baru ni. Okay, saya beritahu anda, dia akan berlanjutan kurang-kurang pun sampai tahun 2022. So, kalau you tidak belajar dan tidak upgrade diri you untuk business you, okay, memang you minta business you meninggal. Okay, so kita nak tengok berapa ramai yang dah ready belajar pada hari ni. Sila komen dekat situ, saya ready. Tolong komen kat situ sebab saya nak tengok berapa ramai yang committed. Okay, untuk diri dia dan juga business dia, sila komen dekat situ, I'm ready, saya ready. So, bila you ready, saya boleh nampak yang you dah ready untuk belajar, untuk absorb. Sebab kalau apa yang saya nak share, kalau you tak ready, macam mana you nak isi dalam minda dan dalam jiwa you? Okay, kalau orang kata kalau you nak isi minyak, tetapi you tidak ready untuk buka fuel pump tu, you tidak gunakan tenaga usaha untuk ambil fuel pump tu untuk isi kereta you, okay, kereta you Ferrari pun memang tak boleh gerak. So, hari ni saya nak fuelkan you, saya nak isikan you. Okay, saya nak tengok berapa ramai yang dah ready, sila komen saya ready. And, ayo kita mulakan. And saya akan draw, saya akan berikan nota untuk anda. Tolong take note. 1 jam dengan saya, tak lama, 1 hour. Dan insyaAllah 1 jam ni dapat bantu anda. Okay? So, terima kasih. Kita ada siapa? Kita ada Puan Nurul. Okay? Puan Nurul, iaitu pengasas Perbadanan Usahawan Johor. Okay? Saya dah berjumpa dengan beliau. Insan yang sangat luar biasa, sangat humble, sangat membantu usahawan-usahawan di Malaysia, lebih-lebih lagi di Johor. Ya. So, bagi siapa yang belum kenal Puan Nurul, ada dia sekarang dengan saya ni, sekarang tengah hadir dekat dalam live dengan saya ni, tolong juga follow dia. Puan Nurul ni orang yang boleh diberitahu untuk anda. Kalau anda mempunyai apa juga masalah dalam bisnes, tolong cari dia. Dan juga orang kedua, anda juga boleh cari Encik Azizi. Okay, beliau juga akan guide dan bantu anda untuk growkan bisnes anda. Sebab apa? Sebab anda nak kena tahu, walau macam mana pun, guru tu sangat penting untuk guide kita. Okay, tujuannya adalah guru tu untuk guide kita, untuk bantu kita, untuk pimpin tangan kita. Sama juga dengan ibu kita, sama juga dengan ayah kita. Tujuan dia wujud dalam hidup kita adalah untuk dia bimbing dan guide kita. Dan orang-orang ini, contohnya seperti Puan Nurul, pengasas, okay, boleh dikatakan CEO, boleh dikatakan pengarah di dalam Perbadanan Usahawan Johor, insya-Allah dia akan guide anda. Walaupun status dia tu amat tinggi dekat dalam Perbadanan Usahawan Johor, tetapi apa yang saya suka tentang beliau ni adalah beliau turun ke padang dan bantu walaupun usahawan tu baru saja inginkan mula berniaga. Okey, itu sangat luar biasa. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Nurul dan insya-Allah jasa baik Puan Nurul ni akan dikenang, akan dimuliakan, insya-Allah diperkenankan segala doa Puan Nurul untuk sentiasa maju jaya. Okey? So let's go, kita akan proceedkan. So saya akan buka whiteboard saya. Tolong take note. Tolong take note. Okay? So, the first thing saya nak share dengan anda which is tentang brand dan marketing. Brand dan marketing, sebelum kita menguasai bisnes kita, kita nak kena faham betapa pentingnya brand dan marketing. Dan anda kena tahu bahawa zaman sekarang ini bukan tahun 1970-an. Ini bukan tahun 1960-an. Ini bukan tahun 1950-an. Bahawa marketing zaman itu, menguasai bisnes zaman itu tidak sama dengan sekarang. Walaupun sekarang ini kita mempunyai IT, kita mempunyai gadget, kita mempunyai tools, kita mempunyai skill. Tetapi yang paling penting lagi adalah zaman sekarang kita mempunyai banyak sangat kompetitor, banyak sangat pesaing dekat luar sana untuk kita outstand. So hari ini saya nak ajar anda pentingnya menguasai bisnes anda dari segi brand dan marketing. Sebab itu yang akan menentukan bisnes anda bertahan berapa lama. Sebab apa yang saya inginkan, apa yang saya nak untuk usahawan-usahawan kita, baik di mana pun. Okay, saya banyak travel di Singapura, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okay, dan semalam juga saya baru habis coaching dengan student-student saya daripada Indonesia. Okay, cuma hari ini saya tak berbual Indonesia lah, saya berbual Melayu saja untuk anda. Okay, apa yang saya nak dan apa cita-cita yang saya ingin lihat sebenarnya adalah usahawan itu bila dia mulakan bidang dalam perniagaan, dia bertahan dan dia terus bertahan dan dia akan grow. Ramai orang buat bisnes, ramai orang grow bisnes mereka adalah mereka grow sekejap lepas tu hilang. Ramai orang bila buat bisnes, dia wujud sekejap saja, lepas tu lagi 6 bulan dah hilang. Lepas 1 tahun, dia give up. Dan hari ini, anda nak kena tahu bahawa dalam bisnes dia bukan mudah. Dalam bisnes dia bukan senang, dia sangat tough. Okay, tolong beritahu pada diri anda, dia sangat tough. Tetapi,
Kalau anda mempunyai ilmu tu kerana ilmu tu akan meningkatkan perspektif anda. Perspektif ni maksudnya artinya macam mana? Contoh kalau anda saksikan perlawanan bola. Okey, anda saksikan perlawanan bola. Mana mungkin perlawanan bola yang sama, anda duduk belakang goalpost, sama. Anda duduk dekat dalam rumah, tengok siaran live, sama. Tak mungkin dia sama, walaupun perlawanan yang sama. So, apa yang kita nak tahu dekat sini adalah ilmu dapat meningkatkan perspektif anda untuk anda grow bisnes anda. So, itu sangat penting. Dan ramai orang, dia tidak upgrade ilmu dia. Itu sebab dia lihat bisnes dia boleh hanya berkembang mungkin 6 bulan. Boleh hanya berkembang mungkin 1 tahun. Mungkin boleh berkembang cuma setakat mungkin RM10,000 sales sebulan. Mungkin boleh grow cuma setakat RM20,000 sales sebulan. Mungkin boleh setakat aku ni berniaga mungkin kedai makan 1 cukup. Ramai yang mempunyai masalah ni sebab apa? Ilmu mereka tidak mencukupi untuk menguasai diri mereka untuk go forward. So, berapa ramai yang dekat sini yang nak isi minda dia? Ingat pesan yang saya nak share dengan anda? The greatest investment. Investasi yang paling luar biasa. Tidak ada turunnya, tidak ada jatuhnya walaupun COVID sekarang menjatuhkan banyak sangat bisnes. Tetapi investasi yang paling luar biasa adalah investasi kepada minda anda. Kepada minda anda. Sebab apa? Sebab minda, dia tidak akan jatuh kerana ilmu tu yang akan bawa anda ke satu destinasi yang sangat luar biasa. Ilmu tu yang akan percepatkan proses anda insya-Allah dengan izin Tuhan. Dan ingat pesan saya sebelum anda tulis nota tu. Tolong doa pada Allah SWT, doa pada Tuhan. Semoga Allah SWT berikan anda kefahaman untuk anda belajar hari ini. Sebab apa? Saya tidak ada kuasa, saya tidak ada daya upaya. Itu pesan ibu saya. Tetapi yang paling penting kita doa pada Allah, kita doa pada Tuhan. Semoga Allah berikan kefahaman untuk kita. Allah berikan kita kekuatan untuk teruskan bisnes kita. Sebab tanpa bimbingan, tanpa kekuatan daripada dia, kita tidak boleh berada di sini, kita tidak boleh grow bisnes kita. So the most important thing adalah kita minta kefahaman daripada Allah SWT. Kita minta tenaga daripada Allah SWT. Okay? So let's proceed, which is the brand and marketing strategies. Okay? Strategi yang saya akan show dengan anda, saya akan guide anda. The 10 step, tolong tulis. Okay? Mungkin saja lepas recording ni mereka akan turunkan. Okay? Mungkin anda akan jumpa saya sekarang ni, lepas tu anda tak jumpa saya lagi. Okay? So brand and marketing strategy. Dia pertama adalah anda nak kena tahu apa? Anda set brand anda. Ramai dekat sini, dia banyak komplain. Okay? Dalam bisnes-bisnes mereka bila jual barang-barang, produk atau mungkin servis mereka selalu katakan, saya tak boleh jual harga barang mahal lah. Saya setiap kali bila naikkan harga saja, okay, customer saya komplain. Saya bila naikkan harga saja, customer tak nak beli dengan saya. So, apa masalah dekat sini? Masalahnya, tolong tulis kat situ, tolong tulis. Kejap lagi saya akan buka whiteboard. Untuk anda, saya akan draw structuring. Dia punya framework, cara macam mana anda nak grow. Cuma ini saya kasih pointer dulu. Okay? Saya kasih pointer dulu. Which is anda set brand anda. Sebab contohnya kalau anda lihat. Example, contoh. Okay, berapa ramai yang dekat sini yang pernah pergi Starbucks? Berapa ramai yang pernah kat sini pernah pergi Coffee Bean? Tolong komen dekat situ, saya tengok berapa ramai yang pernah pergi. Atau antara dua pilihan ni, saya nak tanya. Okay, followers daripada Perbadanan Usahawan Johor. Saya nak tahu, anda kalau diberi pilihan, anda nak Starbucks ke anda nak Coffee Bean? Sila komen dekat situ. Saya nak tahu, pilihan anda yang mana satu? Starbucks atau Coffee Bean? Saya nak tahu dulu. Okay, tolong komen, saya nak tengok. Okay, tolong bergerakkan jari anda. Bukan susah sangat. Okay, dan juga fahami satu. Pesan mentor, pesan guru kita. Pesan Rasulullah juga adalah dia katakan sebaik-baik manusia adalah manusia paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. As good as a man can be, it's a man giving benefits to others. Okay? Sometimes I speak English not to make you understand, but just to show off that I can speak English. Okay? Gurau saja. Tak boleh gurau, pergi surau. Okay? Dan juga zaman sekarang kita boleh gurau-gurau. Okay? Ini masih bulan Syawal, insyaAllah. Maafkan saya kalau ada tu gurau-gurau saya kasar sikit. Okay? But whatever it is, share. Tolong tekan button share tu, share kepada kawan anda, share kepada teman anda yang mungkin apa yang saya share hari ini dapat bantu hidup dia. Tekan button share tu. Tekan, share pada tim anda, share pada rakan anda, share pada grup anda, share pada staff anda, share. Sebab apa yang saya kongsikan insya-Allah dapat bantu hidup mereka. Kerana ilmu yang membezakan orang itu tahu dengan tidak. Okay? So balik pada Coffee Bean dengan Starbucks, ada yang suka Starbucks, ada yang suka Coffee Bean. Sekarang saya nak tanya anda, kopi Nescafe contoh kat kedai mamak. Okay? Contoh Nescafe tarik, itu minuman kegemaran saya. So, kalau siapa nak belanja saya Nescafe dah cukup. Tak payah Starbucks ni semua. Tak payah. Okay? Beza tak Nescafe contohnya dekat air dekat Starbucks atau dekat Coffee Bean? Sama ke? Kalau anda tanya saya, jawapan dia, ia kurang lebih sama saja. Okay? Kalau anda tanya saya, mungkin cup saja dia berbeza. Tetapi persoalan dia, kenapa harga dia begitu jauh? Kalau anda pergi Coffee Bean atau anda pergi Starbucks, harga dia ada sampai 20 lebih ringgit. Okay? Terkejut saya. Okay, dan saya rasa ramai juga terkejut. Tiba-tiba order RM15, tiba-tiba ujung sekali bayar bil
Tiba-tiba RM21. Dia tambah tu, tambah ni RM21. Anda pergi Nescafe tarik kat kedai mamak RM2, RM2.50 saja. Soalan dia kenapa? Dekat sini kita tahu bahawa brand dia. Sebab apa? Zaman sekarang, tolong tulis kat situ. Okay, mungkin saya nak kena drawkan dengan anda whiteboard. Sebab ramai dekat sini yang dia perlu nak saya draw. Okay, nak saya conteng-conteng sikit. Okay, sebab kadang-kadang bila kita conteng, kita nampak lebih jelas. Ramai orang, dia beli sesuatu kerana apa? Dia beli sesuatu kerana brand. Setuju tak? Kenapa saya katakan brand? Sebab otak kita ni memang dia suka pilih brand. Dan dia beli kerana brand. Okay? Dan anda kalau contoh anda guna handphone pun, anda nak kena guna phone yang brand yang paling anda suka. Brand yang paling mahal. Kalau boleh. Kalau diberikan kemampuan, anda pergi brand yang mahal. Sama juga dengan air. Coffee Bean, Starbucks dengan Nescafe tarik. Sama tak? Kurang lebih sama. Tapi beza je kerana apa? Kenapa dia boleh charge mahal? Kerana brand dia. So sekarang saya nak tanya anda. Okay? Siapa yang dekat sini juga? Mungkin pernah. Okay, saya ulang pernah. Mungkin beli roti dekat Starbucks. Mungkin beli roti dekat Coffee Bean. Mungkin beli kek dekat Coffee Bean. Anda tahu atau tidak? Contohlah, saya tak tahulah. Mungkin dekat Johor ni ada Starbucks yang 24 jam. Ada Starbucks yang mungkin waktu kerja je mungkin. Okay, ada Coffee Bean yang waktu kerja ada yang 24 jam. Tetapi tahu atau tidak? Just imagine. Saya nak anda bayangkan. Setiap kali bila anda pergi Coffee Bean Starbucks, gunakan contoh yang saya nak kongsi kepada anda. Okay, kalau anda pernah beli, contohnya example lah, roti dekat Coffee Bean. Contohnya jam tu jam contoh 9.55 petang. Okay, 55 malam contohnya. 9:55 PM. Contoh misal kata Coffee Bean tu tutup pukul 10. Anda tahu atau tidak, jam tepat pukul 10 bila mereka tutup saja kedai mereka, roti yang you beli tadi tu, mereka dah buang dekat belakang. Kelakar tak? Padahal you beli roti tu mungkin harga RM12, mungkin RM15. Tetapi 5 minit kemudian, jam 10 malam dia tutup saja, roti semua dah buang dah kat belakang. Kalau siapa yang tahu, dia tahu. Siapa yang tak tahu, ini saya kasih tahu. Sebab apa mereka buang? Salah satu sebab undang-undang. Kementerian Kesihatan tidak menggalakkan dia simpan untuk dia buang. Soalan dia, kenapa dia buang? Kenapa dia tak kasih orang susah? Mungkin kasih orang yang kekurangan makanan. Beri pada mereka. Anda nak kena tahu bahawa apa yang you beli bukan saja roti. Contoh roti tu, di sekeliling roti tu, termasuk apa? Security dia. Termasuk insurans dia. Termasuk keselamatan dia. Termasuk staff dia. Termasuk aircon dekat Starbucks tu. Termasuk brand dia. Tolong letak dalam minda anda, letak dalam otak anda, orang beli brand, bukan setakat roti itu saja. So ramai orang, dia komplain pada diri dia, kenapa harga barang dia ni, okay, dia tidak boleh turunkan, sebab apa? Sebab dia nak naikkan masalah, sebab dia lupa untuk install, untuk naikkan value kepada brand dia. So itu pesan saya, naikkan value dekat brand anda. Kedua, our brain is conditioned for brand. Maksudnya dekat sini apa? Contoh kalau lepas ini, lepas COVID-19 ni lah kan. Sekarang dah PKPP PKPP tak silap saya. Daripada PKP sekarang PKPP. Okay. Dan kalau dekat tempat-tempat lain yang ada perintah kawalan, ada contohnya MCO and all dekat negara-negara lain, kena ada contoh dekat Singapura kena circuit breaker. Dan sekarang ni ramai orang yang dah mula keluar untuk exercise sebab perut dah boncit. Okay, perut dah tak berapa sihat. Okay, lemak-lemak dah berlambat sangat. Okay, sekarang orang dah mula pergi gym, orang dah mula exercise. Okay. Sekarang ni kalau you tanya balik diri you, kalau you diberi pilihan, contoh kawan you ajak you jogging lah esok. Contohlah, okay? Atau mungkin lusa lah dia ajak you jogging. Okay? Atau mungkin saya ajak you jogging lah. Dan you tidak ada kasut lari contoh. Okay? You tak ada kasut lari. Okay? You nak beli kasut jogging contohnya. Otak you akan pilih apa? Sekarang kalau anda diberi pilihan, ada dua pilihan di depan mata anda. Anda nak brand Adidas ke anda nak brand Asadi? Tanya balik pada diri anda. Okay, awak jangan jawab dengan saya, cakap Asadi, saya ni orang yang sangat humble. Tidak. Itu bukan humble. Itu bodoh dan sombong. Tolong ulang. Bodoh dan sombong. Sebab apa? Kalau you mampu beli, apa salahnya beli yang quality? Bukan kita katakan Asadi itu tak bagus. Tetapi kalau you berkemampuan, apa salahnya you beli lebih untuk keselesaan diri you? Tetapi yang paling penting, jangan membazir. Sama juga dengan handphone anda. Kalau you diberi pilihan, contohnya dekat depan mata you ada kemampuan tu. Okay? Atau contoh misalnya kata harga dia sama pun, diberi pilihan anda nak beli Apple ke? Atau anda nak beli contohnya Oppo, example. Okay? Anda kalau boleh nak beli Apple. Okay? Bukan Apple buah tu tak, Apple handphone. Betul tak? So, otak kita akan design pada brand. So, bila you contoh nak beli kasut, contohnya berlari, jogging, the first thing yang wujud dalam otak you adalah apa? The brand. Bukan kasut tu. Brand kasut tu. So, anda nak kena tahu bahawa bisnes yang anda sedang menjalani, baik produk atau servis, orang akan ingat brand. Orang akan kenal brand tu. Orang akan kenal, contohnya dekat sini kita ada siapa? Kita ada example-nya contohnya Stanley. Okay, ada orang berbangsa Cina. Okay, Stanley. So,
Orang akan ingat Stanley dengan brand tu sekali. So, orang akan ingat produk atau servis you dengan brand tu sekali. Sebab otak orang akan design kepada brand. Okay? Contohnya, saya beritahu anda sesuatu yang anda semua pernah minum. Okay? Pernah minum. Tolong tulis dekat nota anda. Kenal tak brand ni? Kenal tak brand ni? Kenal tak? Brand Milo. Siapa tak kenal? Semua orang kenal. Persoalan dia, zaman bila atau ketika bila, ketika bila, wujudnya brand ni. Ketika anda kecil-kecil, time pergi sekolah dah kasih dah free dah. Dan dia dah installkan brand tu dekat dalam otak anda. Tu sebab anda pilih apa? Anda pilih Milo sebab mereka dah buat installation tu. Mereka dah install daripada zaman kita kecil lagi. Tu sebab kita nak kena faham bahawa otak manusia design kepada brand. So, orang akan ingat anda kerana brand. Orang akan ingat anda tetapi ada disertakan dengan brand. Contoh kalau saya sebut tentang fast food, terlintas dalam otak orang adalah McDonald. Kenapa? Sebab brand. So, anda kena ingat kedai makan anda, bisnes anda, produk atau servis anda. Orang akan ingat brand. So, itu pesan saya. Nombor 3, personal branding. Kenapa personal branding ni penting? Saya ulang, kenapa personal branding ni penting? Sebab kalau anda lihat, banyak jutawan-jutawan ke, contoh jutawan-jutawan kosmetik ke, jutawan-jutawan produk kedai makan ke apa, mereka selalu gunakan personal branding untuk bersama. Kenapa untuk bersama? Tolong tulis. Tolong tulis. Tolong tulis. Okay? Sebab apa yang saya share. Ini semua extra tips saya tulis. Bila saya buka whiteboard, ada benda yang extra tips. Orang lebih percaya orang dari barang. Tolong tulis. Orang lebih percaya orang dari barang. Itu sebab setiap kali kalau you tengok banyak yang buat placement of product, mereka akan sertakan wajah. Mereka akan sertakan orang. Sebab orang lebih percaya orang daripada barang. So, you nak kena tahu, personal branding dalam business you juga main peranan. So, orang nak kena kenal you. Contohnya, example, siapa dekat sini? Mungkin just boleh komen tak nama anda? Sekitar ada orang followers yang sekarang tengah saksikan saya dengan live ni. Boleh tak komen nama anda? Saya nak tahu nama anda. Bila you komen nama anda, setidak-tidaknya saya dapat sebut. Saya dapat kenal dengan anda. So, boleh tak bantu saya untuk sebut nama anda? Tolong komen nama anda. Okay, so saya boleh gunakan contoh untuk nama-nama anda. Okay, sila komen nama anda. Atau mungkin komen brand anda. Anda just komen dekat situ. Supaya saya nampak sebenarnya apakah brand-brand yang ada yang mungkin saya boleh bantu dalam sesi training ini. So, contohlah example Ali. Okay, contoh Ali. Ali akan lebih percaya Abu, which is orang, daripada barang. Boleh faham tak? Kalau anda contoh example dekat Malaysia, siapa tak kenal contoh Datuk Alif Shukri. Okay, setiap dalam dia nak promote sesuatu, biasanya promosi dia apa? Dia akan promosi dengan muka dia sekali. Which is associate dengan brand tu. Boleh faham tak? So, maksudnya dekat sini, so kalau contohnya example, anda sebut Najwa. Okay, kita ada Najwa Rosman. Anda sebut Najwa, apa yang brand dalam otak orang terfikir? So, kalau itu sudah cukup, barulah orang akan sentiasa mengingati anda. Boleh faham? Okay, seterusnya, selepas personal brand, anda nak kena tahu company brand. Apa yang branding yang anda berikan kepada company anda? Apa yang anda lontarkan kepada orang dekat masyarakat dekat luar sana? Okay, pada prospek anda, pada klien anda, pada customer anda nak kena tahu company tu yang akan lontarkan satu image, satu gambaran. So, ramai orang dia komen. Dia cakap dengan saya, oh, company saya ni kecil. Sebab apa? Sebab value anda kecil. Company akan jadi besar kalau value anda besar. Orang akan kenal anda kalau value anda besar. Value ni arti kata nilai yang anda berikan. So, anda akan paparkan branding company tu. So, you nak orang kenal company tu sebagai apa? Company yang sangat membantu usahawan. Company yang sangat berikan tips-tips untuk orang sihat. Contohnya, kalau you mungkin jual produk kesihatan. Company you dikenali sebagai seorang company yang membantu orang-orang yang mempunyai masalah skin problem. Contohnya, Perbadan Usahawan Johor. Dikenali sebagai satu syarikat Sdn Bhd yang membantu usahawan-usahawan. Nampak? Tu image yang mereka keluarkan. So, company brand sangat penting. Seterusnya, culture brand. Culture ni sangat penting. Kalau you nak tahu culture brand ni, contohnya orang Melayu, orang Cina, orang berbangsa India, semua mempunyai culture masing-masing. So, bila you nak terapkan satu culture dalam community you perlu ada culture brand. Okay? Contohnya culture zaman sekarang. Culture zaman sekarang, example. Ni contoh saja. Okay? Banyak budak-budak yang contohnya bermain dengan TikTok. So, itu sebagai satu culture. Culture dalam TikTok adalah culture berjoget contohnya. Culture dekat dalam Instagram adalah culture mungkin bergambar. Mungkin culture dekat Facebook ada culture contoh ambil guna video atau mungkin buat live. So, itu adalah culture. So, dalam company, dalam business you kena terapkan satu culture yang boleh buat orang ingat. Boleh faham?
Okay? Culture branding sangat penting. Seterusnya, kita ada result brand. Bermakna kalau anda yang menjalankan bisnes dari tiap produk atau servis, paparkan result tu kepada customer anda. Which is branding disertakan dengan result. Disertakan dengan apa? Result yang you boleh beri, assurance untuk orang. Seterusnya, apa lagi kita ada? Kita ada credibility branding. Maksudnya, siapa yang mengatakan produk atau bisnes anda terbaik? Siapa yang katakan produk anda bagus? So, gunakan credibility branding. Maksudnya dekat sini apa? Kalau you cakap you bagus, tak penting. Tapi yang lebih penting, siapa yang cakap you bagus? Which is credibility branding. Maksudnya kalau anda ada certification, contohnya halal, contohnya mesti, contohnya keselamatan produk itu, berikan pada customer anda. So kadang-kadang customer tu dia nak beli barang anda. Tetapi kerana mereka tidak lihat credibility branding itu, mereka tarik handbrake, oh nanti dululah, aku beli nanti. Sebab belum percaya lagi. Okay, so kita ada soalan daripada Emirul, Emily. Okay, kalau nak mulakan bisnes, jangan khawatir. Kejap lagi nanti ada sesi soal jawab dengan saya. Okay, stay tune. Emirul, Emily. So kejap lagi nanti anda boleh tanyakan soalan. InsyaAllah saya akan jawab satu persatu. Lepas credibility branding, ada celebrity branding. Which is branding menggunakan celebrity. Okay, ini tambahan, which is optional. Kalau anda ada celebrity yang boleh brandkan company anda, guna mereka. Mereka mempunyai followers supaya boleh naikkan lagi value brand anda. Okay? Boleh naikkan lagi value brand anda. Seterusnya, kita ada conscious branding. Ini sangat powerful dan saya perlu explain pada anda agak detail. Okay? So, saya nak tanya berapa ramai daripada anda yang dah ready saya nak share dengan anda satu jenis branding trending zaman sekarang. Tolong komen saya nak tahu. Tolong komen kat situ. Saya nak tahu. Sila komen. Saya nak tengok dulu komen tu. Sebab bila saya dah nampak komen, baru saya nak share. Kalau you tak komen, saya tak nak share. Tolong komen dekat situ, saya nak tahu. Sila komen dekat situ. Saya nak tengok. Sila komen. Saya nak tahu. Bila you nak tahu, baru saya nak share. Dan saya beritahu anda, ini salah satu apa yang saya belajar, which is NLP, Neuro Linguistic Programming. Okay, Neuro Linguistic Programming adalah satu cara strategi bagaimana untuk programkan minda anda, orang. So, pertama adalah conscious branding. So, kita nak tengok berapa ramai yang nak tahu. Sila komen saya nak tahu. Sila komen kat situ. Kalau you komen nak tahu, dah banyak orang komen nak tahu, baru saya akan share. Baru saya akan ajar. Sebab apa? Sebab ilmu datang pada orang tu kalau dia nak dan dia mencari. Tolong tulis kat situ. Extra tips saya nak beri kepada anda. Ilmu akan datang pada orang tu kalau dia nak tahu dan yang paling penting, dia mencari. Ini paling penting. Sebab ramai orang dia nak tahu tetapi tak ramai orang yang nak mencari. Ramai orang yang nak kaya tetapi tak ramai orang yang nak mencari. Proses mencari tu yang ramai orang tak buat. Ramai orang ketuk pintu mencari peluang, ketuk pintu mencari contohnya. Tetapi tak ramai orang yang akan terus ketuk dan ketuk dan ketuk sehingga pintu tu akan buka untuk mereka. Okay, so nak tengok berapa ramai nak ready. Okay, semua nak tahu. So, pertama adalah conscious branding. Conscious branding ni adalah apa yang anda nampak dekat mata anda. Tolong tulis kat situ. Conscious branding adalah apa yang anda nampak dekat mata anda. Which is sekarang ni anda gunakan phone, anda nampak mata saya. Cuba tendung mata saya sikit. Handsome tak? Ada tak gaya-gaya macam Anwar Zain? Ada tak? Tak ada